Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 Asas Sains Komputer SMK Gadong ya. Pada hari ini dalam sesi PDPR ini cikgu akan tunjukkan langkah-langkah untuk membina pangkalan data menggunakan perisian Microsoft Access. Bagi pelajar yang mempunyai komputer di rumah, ya bolehlah mencuba membuat pangkalan data ya, membina pangkalan data ini menggunakan Microsoft Access. Okey pelajar. Jadi pada hari ini kita akan rujuk buku teks dari bermula muka surat 127 ya. Bermula muka surat 127 sehingga muka surat 138 ya. Dan sebelum kita mula membina pangkalan data ini, cikgu ingin pelajar baca dan fahami beberapa konsep di muka surat 127 dan juga langkah-langkah menghasilkan pangkalan data di muka surat 128 ya. Cikgu tidak akan paparkan kerana pelajar ada buku teks masing-masing dan pelajar boleh rujuk. Jadi sebelum kita membuat pangkalan data, ya, 4 objek utama yang pelajar perlu tahu yang terdapat dalam pangkalan data iaitu tabel, pertanyaan, borang dan laporan. Dan dalam konsep pangkalan data yang telah kita pelajari sebelum ini, jadual atau tabel dia akan merujuk kepada entiti. Manakala setiap atribut pula akan disenaraikan di dalam lajur-lajur yang terdapat di dalam jadual. Kita akan lihat ya selepas ini. Kemudian query ataupun pertanyaan pula adalah untuk kita mengambil data-data tertentu daripada sesuatu entiti atau di dalam table ya, data apa yang ingin kita paparkan. So kita akan gunakan query. Manakala borang pula atau form, dia merupakan satu cara yang kita boleh gunakan untuk memasukkan data ke dalam jadual. Dan yang terakhir ialah laporan, di mana laporan akan disediakan berdasarkan data yang terdapat di dalam jadual. Okey, jadi itu adalah 4 objek yang ada di dalam pangkalan data, iaitu jadual atau table, pertanyaan atau query, borang atau form dan juga laporan. Dan pada hari ini dalam langkah-langkah membina pangkalan data ini kita akan lihat dulu yang pertama iaitu bagaimana untuk membina table. Baiklah pelajar, untuk langkah-langkah membina pangkalan data ini, kita akan rujuk kepada muka surat 128 di mana kita akan membina satu pangkalan data bagi sistem maklumat peperiksaan ya. Okey, jadi langkah yang pertama kita akan tentukan tujuan pembinaan pangkalan data. Yang kedua, menentukan entiti yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan atribut. Yang keempat, kita akan menentukan hubungan kekardinalan ya. Dan yang terakhir, barulah kita hasilkan pangkalan data. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan langkah-langkah membina pangkalan data menggunakan Microsoft Access. So, langkah pertama kita buka Microsoft Access. Okay. Kemudian klik blank database. Okay. Kemudian kita namakan database kita. Hari ini kita namakan sebagai sistem markah lah ya. Sistem markah. Okay. Kemudian klik butang create. Okay. Apabila pelajar klik butang create, dia akan otomatik masuk ke dalam Microsoft Access dan paparan yang pertama adalah table. Jadi yang cikgu beritahu tadi, table ni akan merujuk kepada setiap entiti. Jadi kalau kita rujuk buku teks itu, ya ada dua entiti yang akan dibuat iaitu entiti bagi murid dan juga entiti bagi markah. Jadi akan ada dua jadual. Kita siapkan dulu jadual yang pertama untuk entiti bagi murid. Okay, so pada ruangan bahagian atas ini ya, pada ruangan toolbar ni kita klik view, pilih design view. Okey, namakan table kita sebagai murid. Okey, so kita buat murid. Okey, kita letakkan attribute. Okey, field name ni akan merujuk kepada attribute. So yang pertama ID murid. Okey. Kemudian data type. Okey, data type kita pilih short text. Okay, kemudian kita masukkan entiti yang kedua, attribute yang kedua iaitu okay, yang pertama tadi ID murid, yang kedua nama murid. Okay. Penulisan nama
attribute ini kita sekiranya ada dua perkataan kita gunakan letakkan underscore ya di antara perkataan tersebut. So attribute ketiga jantina, keempat kaum, kelima nama kelas, dan keenam nama guru kelas. Oke, so selesai ya. Oke, jadi untuk jenis data nih, data type, pelajar boleh rujuk kepada 131 ya, di mana di sana ada penerangan jenis data yaitu auto number, text atau short text, memo atau long text, number dan juga tarikh. Dan penerangannya ada disediakan di sana. Sekarang cikgu gunakan short text di mana panjang bagi short text ni dia akan terhad maksimum 255 aksara sahaja. So sekarang kita punya jadual ya, jadual untuk entiti murid dan juga attribute yang terdapat dalam entiti murid telah siap. Okay, so sekarang kita hasilkan jadual yang kedua. Okay, kita pergi kepada create ya, klik create menu bar, pilih table. Okay, klik table. Kemudian kita buat seperti tadi ya, klik view, design view, kita namakan table kita yang kedua untuk entity markah. Okay, markah, klik butang OK. Okay, kemudian kita masukkan attribute yang diperlukan untuk markah. Okay, yang pertama ID markah yang akan berfungsi sebagai primary key ya. Dan di dalam database ini, sebarang attribute yang kita letakkan pertama ya, yang berada pada row pertama dia akan menjadi primary key. Oke, kemudian kita untuk menghubungkannya kita akan guna foreign key ya, kekunci asing. Jadi kekunci asing kita untuk menghubungkan entiti markah dan murid adalah ID murid. Oke, seterusnya markah untuk bahasa Melayu, bahasa Inggris, markah untuk sains, matematik, markah untuk sejarah, markah untuk geografi, dan markah untuk ASK. Oke, jadi itu adalah attribute yang akan ada di dalam entiti markah ya. Oke, pelajar. Jadi sekarang kedua-dua jadual untuk entiti kita telah siap. Langkah seterusnya kita akan hasilkan relationship ya, ataupun kita ingin buat kekardinalan untuk menghubungkan kedua-dua jadual tadi. Jadi untuk menghubungkan kekardinalan ini, kita akan klik pada ikon toolbar tu ya. Kita akan klik relationship. Jadi dia akan keluar satu tertingkap show table. Jadi kita akan pilih markah, kita akan pilih murid, add, kemudian markah, add. Okey, sekejap ya. Cikgu terlupa save tadi ya. Okey, cikgu close dahulu yang ni. Okey, close. Do you want to save? No. Okey, so yang ni tadi cikgu save. Okey, yang ni pun sama ya. Cikgu akan save dia. So markah tadi cikgu dah selesai. Murid pun dah selesai. Okey, so sekarang cikgu pergi semula kepada create. Okey, murid pun sudah. Okey, home. Okey, cikgu pergi design view semula. Okey, jadi sekarang kita ingin hasilkan relationship, design. So, pilih relationship, murid, tekan butang add. Kemudian markah, tekan butang add. Okey ya, dah ada. Okey, jadi sekarang kita buat hubungan kekardinalan. Okey, jadi sekarang bila kita nak buat hubungan kekardinalan ni, pelajar perlu tutup ya. Tutup table markah ni dan juga tutup table murid ya, supaya tidak mengganggu relationship yang kita akan buat ya. Okey, so sekarang kita ambil untuk menghubungkan entiti murid dan juga entiti markah, kita kena klik right ID murid ni ya, iaitu primary key pada entiti murid. Hubungkan dia kepada ID murid dalam entiti markah. Okey, kemudian pilih enforce referential integrity, kemudian cascade update, dan di sana relationship type dia akan
paparkan one to many ya, bermaksud seorang pelajar akan boleh mempunyai banyak rekod markah. So, klik butang create. Jadi sekarang pelajar nampak ya, hubungan yang dihasilkan adalah hubungan one to many atau satu kepada banyak, di mana ID murid dalam entiti murid iaitu primary key akan menjadi foreign key ya di dalam entiti markah. Okey, jadi sekarang kita punya hubungan kekardinalan sudah pun terbina ya di dalam jadual-jadual tersebut. Okey, langkah seterusnya pula cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk memasukkan data. Okey, contoh kita ingin masukkan data murid. Okay, jadi pelajar just dua klik ya table murid tu. Okey, kita masukkan markah, pelajar kena type ya. Dia ada dua cara. Satu menggunakan form, cikgu akan ajar dalam kelas yang seterusnya. Hari ini kita akan masukkan data secara manual. Okey, so kita type ID murid yang pertama KSM KSM 101, tekan enter. Okey, nama murid Damia Zahra binti Rahim. Kita akan rujuk kepada buku teks ya, muka surat 137. Jentina perempuan. Okey, kaum Melayu. Nama kelas 3 asertif. Okey, nama guru kelas Fatimah binti Seman. Okey, jadi lepas tu pelajar akan masukkan lagi yang kedua sehinggalah selesai ke semua data dimasukkan. Okey, itu cara masukkan data ya. Begitu juga untuk masukkan data dalam markah murid. Okey, dua klik table markah murid. Kemudian klik pada baris yang pertama tu ya, petak satu baris pertama. Okey, masukkan ID markah PT, rujuk muka surat 138 ya. PT underscore SM 101, tekan enter. Okey, ID murid 101. Okey, masukkan markah. Rujuk pada buku teks ya. Muka surat 138. Okey, BI 50. Okey, tidak hadir sains, matematik 75, sejarah 45, geografi 78, ASK 78. Jadi pelajar akan masukkan ke semua data seperti dalam muka surat 138 dan langkah seterusnya tekan butang Ctrl S ataupun save. Okey, jadi cikgu tunjukkan data yang telah lengkap ya, sebab cikgu takkan type satu-satu lah. Okey, jadi sekiranya selesai nanti, okey, pelajar akan dapat seperti ini ya. Okey, jadi semua data telah dimasukkan untuk markah dan juga untuk murid. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini bagi membina pangkalan data yang mengandungi entiti iaitu table serta membuat hubungan kekardinalan ya bagi setiap entiti tersebut. Jadi sekarang kita sudah membina untuk objek yang pertama lah ya, jadual. Dan pada kelas akan datang kita akan masuk untuk membina form. Jadi untuk hari ini setakat itu sahaja. Cikgu minta pelajar rujuk semula kepada buku teks ya untuk memahami lebih lanjut tentang cara membina pangkalan data bermula dari muka surat 127 hingga muka surat 138. Okey, dan selepas itu sila jawab soalan yang telah cikgu sediakan dalam live worksheet. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.